Baik, selamat pagi diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Untuk kursus GGGC 6033, isu-isu pendidikan di Malaysia, pelajar telah dibagikan kepada kumpulan dan kumpulan kami terletak di bawah penyeliaan Dr. Harun dan Dr. Nur Ainil. Tugasan kumpulan kami bertajuk Teknologi dalam Pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Najwa, Nurul Nadia, Lydia, saya sendiri dan Farika. Sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, saya ingin memaklumkan kepada rakan-rakan sekalian tentang apa yang saya akan sampaikan, iaitu dua sahaja poin penting: Pendidikan Abad ke-21, PAK 21, dan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, sebagai pendahuluan pembentangan kami. So, jadi apakah dia Pendidikan Abad ke-21, PAK 21 ni? Transformasi pendidikan negara telah dibuat seiring dengan cabaran untuk menghadapi globalisasi ke arah abad ke-21 melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 PAK 21 iaitu Pendidikan Abad ke-21 telah pun dimulakan. PAK 21 ini merupakan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, student centered learning, berteraskan komunikasi kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif dan akhirnya melibatkan aplikasi nilai murni dan etika. Ini merupakan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan modal insan kelas pertama, pelajar yang seimbang dalam pembelajaran dan co-curriculum, melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, ataupun abbreviation dia ialah JERI, selaras dengan FPK. Untuk JERI ini amat penting. Seorang pelajar yang seimbang ni dia perlu ada jasmani, tubuh badan dan minda yang sihat, dan dia akan memberikan emosi yang sesuai, yang betul, yang baik, temperamen yang baik, dan akhirnya kita kena ada rohani, baru kita boleh ada intelek yang akan membantu seseorang untuk berkembang. Jadi rohani comes before intellect. Seterusnya kita lihat kerangka pendidikan abad ke-21 ini, bentuk cembung dan berwarna di atas ni seperti rainbow stack untuk dalam pembelajaran pendekatan Montessori ni merupakan ilmu pengetahuan dan kemahiran teras yang perlu dikuasai oleh murid. Dan ada bahagian cincin, the rings di bawah bahagian cembung ni merupakan sistem-sistem sokongan yang perlu disediakan oleh pentadbir dan juga kementerian lah. Apa dia kemahiran teras yang perlu ada? Kemahiran teras seperti kemahiran hidup dan kerjaya, kemahiran pembelajaran dan inovasi, kemahiran maklumat media dan teknologi. Di kemahiran ni yang merupakan tajuk pembentangan kita, teknologi dalam pendidikan. Kemahiran ni amat penting yang perlu dikuasai oleh murid, dan asas dia ialah mata pelajaran asas dan tema abad ke-21. The basic subject seperti PM, BI, Maths, Sains perlu kita belajar, perlu ada pada murid-murid. Dan sistem sokongan yang perlu disediakan adalah seperti persekitaran pembelajaran yang kondusif dan sesuai. Untuk guru, dia memerlukan pembangunan profesional supaya guru sentiasa mempunyai latihan yang sesuai, latihan yang up to date untuk melaksanakan PDP. Lepas tu dari segi curriculum dan pengajaran, kita perlu ada set standard dia untuk kita belajar, dan seterusnya piawaian dan pentaksiran. Macam mana kita nak tahu bahawa murid ataupun pelajar tersebut telah berjaya menyerap apa yang telah diajarkan oleh guru. So dalam proses pendidikan ni, dalam pendidikan, guru memainkan peranannya sangat penting untuk meningkatkan inquiry pelajar. Macam mana guru boleh trigger ataupun encourage, menggalakkan pelajar untuk menjadi lebih curious, untuk tahu. Sebab curiosity ni, inquiry ni perlu datang daripada pelajar. Dia perlu ada satu rasa minat dan rasa ingin tahu, baru dia akan dengan sendirinya pergi mencari jawapan dia. Jadi guru perlu bijak memilih pedagogi dan strategi PDPC atau PDP yang sesuai kepada pelajar dia. Dan ini melibatkan kolaborasi guru dan pelajar, kolaborasi antara pelajar dengan pelajar, dan pelajar dengan bahan bantuan mengajar, seperti contohnya penggunaan video, penggunaan laptop dalam dan projektor dalam sesi PDP.
PAK 21 ini merupakan pengintegrasian teknologi merentas kurikulum sebagai perantara bagi membangunkan kemahiran 4C dari segi pemikiran kritikal, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti, dan juga melibatkan penyertaan sosial dan penyelidikan supaya pelajar boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Kita pergi kepada FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah pendidikan negara kita pada dulunya telah pun ditukarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996. Dan apakah dia? Intipati FPK yang perlu sentiasa diingati dan digunakan sebagai panduan kita punya teras kita punya macam kitab kita dalam proses dalam bidang pendidikan. Semua guru dia kena tahu iaitu FPK ni merupakan satu usaha usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Kita boleh lihat unsur-unsur dalam FPK iaitu jasmani, jeri, emosi, rohani dan intelek, yang mana ilmu pengetahuan yang telah diperolehi akan mampu menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis. One of the beauty of this FPK yang saya sangatlah suka ialah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, yang mana dia juga termaktub dalam rukun negara. Setiap insan perlu mempunyai kepercayaan kepada Tuhan sebagai kita punya panduan dalam hidup, supaya kita tidak akan melaksanakan sesuatu ataupun menjalani kehidupan sesuka hati. Kita perlu ada panduan macam kompas kepada kita untuk hidup dalam dunia ini, iaitu kita akur dan kita percaya bahawa ada kuasa yang lebih, yang maha agung, yang maha besar, iaitu Tuhan, yang akan melihat setiap pergerakan dan setiap tindakan kita. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu mengikut suka hati kita. Jadi dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan, seseorang mempunyai panduan dalam kehidupan. Jadi sememangnya saya sangatlah bersetuju dengan falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Okey, saya menjemput kawan saya, rakan kumpulan saya yang seterusnya untuk membuat pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadiah binti Muhammad Jibir. Okey, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan latar belakang ICT. ICT ini ialah Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Melayunya adalah Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey, ICT ialah istilah generik yang merangkumi semua peralatan teknologi yang digunakan untuk memproses dan menghantar maklumat. ICT merangkumi dua aspek, iaitu teknologi komunikasi dan juga teknologi maklumat. Okey, teknologi maklumat ini merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat, manipulasi dan juga pengurusan maklumat. Sementara itu bagi teknologi komunikasi pula, teknologi komunikasi adalah segala perkara yang berkaitan dengan menggunakan alat untuk memproses dan memindahkan data dari satu peranti ke peranti yang lain. Istilah ICT ini muncul selepas pertengahan abad ke-20, iaitu apabila terdapat komputer yang digabungkan dengan teknologi komunikasi. Saya teruskan pembentangan dengan perkembangan ICT di dunia. Cara berkomunikasi menjadi lebih mudah dengan kemunculan telegraf, iaitu pada tahun 1847. Telegraf ini membantu manusia untuk menghantar dan menerima mesej dari jauh, dan ia tidak mengambil masa yang lama. Kedua ialah penciptaan telefon pada tahun 1876. Kemunculan telefon telah membawa banyak faedah kepada masyarakat kerana ia membolehkan seseorang berkomunikasi secara langsung dengan orang ramai dan mendapatkan maklum balas yang cepat tanpa perlu bersemuka. Selepas telefon pula, wujudnya radio pada tahun 1898. Radio berperanan sebagai satu media yang menyalurkan mesej kepada masyarakat.
Jadi, setiap masyarakat boleh mengetahui segala hal yang berlaku dalam dunia ini melalui saluran radio. Selepas radio, muncul pula telefon, iaitu pada tahun 1925. Telefon merupakan alat komunikasi yang lebih canggih berbanding dengan radio. Pada tahun sekitar 1940 sehingga 1945 pula muncul komputer, dan komputer memainkan peranan yang penting dalam kerjaya dan cara hidup seseorang. Kebolehan menggunakan komputer untuk berkomunikasi telah mengubah cara seseorang bekerja dan juga hidup. Okey, seterusnya adalah perkembangan ICT di Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang tidak ketinggalan dalam arus perkembangan ICT di Asia Tenggara, yang mana Malaysia telah menemui dunia komunikasi melalui pemasangan talian telefon pertama pada sekitar tahun 1874. Manakala pada tahun 1966, sumber komputer yang pertama telah diperkenalkan di Malaysia melalui beberapa inisiatif bagi memudahkan integrasi ICT di Malaysia. Dan juga tindakan penswastaan sektor telekom pada tahun 1987, iaitu melalui pembentukan NTP ataupun Dasar Telekom Negara, telah menyebabkan liberalisasi ICT ini kian berkembang di pasaran Malaysia. Secara dasarnya, terdapat 7 projek yang mendasari pembangunan ICT di Malaysia, iaitu meliputi Government Office Environment (GOE), Human Resources Management Information System (HRMIS), E-Services, E-Government dan juga Public Management Security (PMS). Mengikut sumber daripada MAMPU, iaitu Malaysian Administrative Modernisation and Planning Unit, dalam laporan Civil Service of Malaysia pada tahun 1995, kerajaan Malaysia telah membelanjakan hampir 597 juta untuk projek pengkomputeran, iaitu lebih kurang 2 kali ganda pada tahun 1995, yang itu sebanyak 299.4 juta. Perkembangan ICT MSC atau lebih dikenali sebagai Koridor Raya Multimedia telah dibina bagi meletakkan Malaysia antara negara yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Oleh itu, kerajaan Malaysia juga telah melaburkan banyak wang untuk menyediakan infrastruktur. Melalui MSC ataupun Koridor Raya Multimedia, tumpuan pembangunan adalah kepada sektor awam seperti pendidikan, sektor kerajaan, dan sektor swasta pula adalah melibatkan perniagaan. Oleh itu, pembangunan infrastruktur ICT di Malaysia lebih tertumpu di kawasan bandar. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, yang mana di kawasan bandar lebih maju berbanding kawasan luar bandar. Okey, saya teruskan dengan pelaksanaan ICT dalam pendidikan. Okey, ICT dalam pendidikan ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Penggunaan ICT dalam PDP membolehkan proses PDP bebas daripada lokasi dan masa, meningkatkan penggunaan sumber pendidikan, meningkatkan kualiti pendidikan dan juga mempercepatkan kemajuan pendidikan mengikut kebolehan pelajar. Menurut Yusuf Hashim dan Razmahman 2006, dalam konteks pendidikan, ICT digunakan untuk menyelesaikan masalah PDP dan juga pengurusan dan pentadbiran, iaitu PDTs sekolah, dengan menggabungkan kaedah dan teori pengajaran dengan peralatan dan bahan teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet, email ataupun laman web, portal, video telesidang ataupun instruksi berasaskan komputer. Literasi ICT seperti kebolehan mengakses, mencari, memilih, menilai, menstruktur, membina dan menyusun maklumat untuk tujuan PDP merupakan kemahiran yang perlu ada pada semua guru pada zaman maklumat kini. Dan konsep
Pembelajaran melalui internet juga bukanlah sesuatu yang baru. Malah sejak tahun 1997 lagi, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan sekolah bestari iaitu The Malaysian Smart School selaras dengan gagasan MSC ketika itu iaitu Koridor Raya Multimedia. Dan Dasar Pendidikan Kebangsaan ataupun DPK juga telah digubal bagi memastikan kecemerlangan sistem pendidikan dapat melahirkan generasi ilmu yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Antara aspek teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT yang terkandung dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa ICT merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan pendidikan dan harus disepadukan dalam kedua-dua PDT dan pengurusan pendidikan. Okey, seterusnya adalah perkembangan ICT dalam pendidikan. Penggunaan komputer dalam pendidikan bermula pada tahun 1987 iaitu apabila Lembaga Peperiksaan LP menggunakan teknologi komputer untuk memproses data peperiksaan, menyedari bahawa pendedahan awal kepada ICT akan menyediakan generasi muda dengan kemahiran nilai tambah yang diperlukan dalam arus globalisasi. ICT telah dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah pada tahun 1990. Dasar Wawasan 2020 juga telah menggalakkan penggunaan ICT secara meluas dalam pendidikan negara iaitu melalui pelancaran projek Koridor Raya Multimedia ataupun MSC pada tahun 1997 melalui projek Sekolah Bestari. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mempromosikan ICT di sekolah iaitu bagi merapatkan jurang digital yang dihadapi oleh negara Malaysia berbanding negara-negara maju yang lain. Okey, projek makmal komputer dilengkapi dengan komputer terkini dengan internet mula dilaksanakan di Malaysia pada tahun 1999. Okey, KPM ataupun Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah melancarkan program penambahbaikan sekolah bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 yang mana menekankan penggunaan ICT sebagai pemangkin. Di bawah pelan pembestarian ini, projek SchoolNet iaitu menyediakan akses internet jalur lebar kepada semua sekolah di seluruh negara. Program ataupun projek Pusat Akses Sekolah PUAS juga telah dilancarkan pada tahun 2006 untuk mempromosikan ICT di sekolah dan untuk meningkatkan penggunaan komputer oleh pelajar. Pada tahun 2008 pula, KPM juga telah menambah baik kaedah penyampaian program TV pendidikan dengan melaksanakan KPM Web TV atau lebih dikenali sebagai Edu Web TV. Dan kini terdapat saluran TV didik iaitu saluran khas di mana guru-guru yang cemerlang dan berkelayakan dijemput untuk mengajar subjek-subjek yang berkaitan menerusi televisyen. Dan ia merupakan sumber pendidikan untuk menyebarkan ilmu dan bahan PDP dalam bentuk audio-visual kepada pelajar dan khususnya pelajar di kawasan luar bandar. Dan juga sebenarnya pendidikan melalui audiovisual ini adalah lebih menarik dan mampu menarik minat pelajar untuk mengikuti pelajaran mereka secara maya. Okey, yang terakhir daripada saya adalah penggunaan ICT dalam PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Okey, penggunaan ICT dalam PDP bermaksud menggunakan ICT secara terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan ICT yang terancang iaitu mengikut keperluan pembelajaran boleh meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap kurikulum, menyediakan peluang pembelajaran yang sama rata kepada semua pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan, meningkatkan motivasi pelajar, membolehkan pembelajaran bersendiri ataupun individualist learning dan juga membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar. Dalam konteks penggunaan ICT untuk PDP, sebenarnya tidak ada satu pun kaedah yang boleh dikatakan terbaik dan mesti digunakan oleh guru atau pelajar. Jadi, pendekatan terbaik adalah
penggunaan ICT ini bersesuaian dengan keperluan pelajar dan menghasilkan keputusan yang diinginkan dalam masa yang munasabah. Aplikasi ICT dalam PDP boleh dilihat dari dua aspek, iaitu aspek pengajaran yang mana guru menggunakan ICT dan juga aspek pembelajaran iaitu pelajar menggunakan ICT. Dalam konteks pembelajaran, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan kepada tiga, iaitu ICT sebagai alat tutorial, ICT sebagai alat penerokaan ataupun exploratory dan juga ICT sebagai alat aplikasi. Okey, secara ringkasnya, ICT dikenali sebagai alat untuk pembelajaran tutorial apabila ia digunakan untuk menyampaikan kandungan kursus mengikut urutan yang telah ditetapkan sistem. Okey, pembelajaran tutorial juga merangkumi pembelajaran exploratory maupun demonstrasi sesuatu fenomena yang mana urutan babaknya disampaikan dan dikawal oleh sistem. Okey, untuk ICT sebagai alat penerokaan pula, Means et al. 1993 berpendapat bahawa apabila pelajar menggunakan ICT sebagai medium pembelajaran penerokaan, penggunaan ICT dikatakan boleh membalihkan mereka mencari dan mengakses maklumat daripada internet dan portal maklumat. Okay. Pelajar boleh mengalami, mempelajari dan mengkaji fenomena dengan cara simulasi dan melihat demonstrasi, yang mana pelajar boleh mengawal adegan itu selama yang mereka mahu. Dalam pembelajaran penerokaan juga, pelajar mempunyai keupayaan untuk mengawal dan menentukan maklumat yang mereka terima melalui alat ICT. Ini membezakan antara pembelajaran tutorial yang mana pelajar hanya menerima bahan kursus yang dikawal dan ditentukan oleh sistem. Okey, yang ketiga iaitu ICT digunakan sebagai alat aplikasi adalah untuk membantu pelajar melaksanakan tugasan pembelajaran. Contohnya, pelajar boleh menggunakan pemprosesan perkataan ataupun words dalam aktiviti proses menulis, dan pelajar boleh menggunakan perisian hamparan ataupun Excel untuk memplot graf, terdata. Dan selain daripada aplikasi umum seperti Words, Excel dan PowerPoint, aplikasi khusus seperti penyunting grafik, Adobe Graphic dan reka bentuk bantu komputer ataupun komputer aided design, dimasukkan juga dalam kategori alat aplikasi yang mana ia boleh digunakan untuk membantu pelajar dalam aplikasi pembelajaran mereka akan menjadi lebih menarik. Okey, seperti yang kita lihat pada masa ini, terutama dalam era pandemik COVID-19, telah berlaku peralihan yang begitu dramatik dalam teknologi pendidikan. Jadi, penerapan teknologi terkini dalam komunikasi umum dan khususnya dalam bidang pendidikan telah mencapai kemajuan yang luar biasa, sama ada di peringkat rendah, menengah dan juga pengajian tinggi. PDP dalam talian memastikan kemapanan sistem pendidikan kita dan mengurangkan kesan pandemik COVID-19. Okey, pendidikan di semua peringkat boleh diteruskan dengan menggunakan kelebihan ICT yang sedia ada. Dan juga beberapa peperiksaan umum yang penting dapat dijalankan ketika pandemik melalui teknologi ICT tanpa perlu bersemuka. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, terdapat isu dan cabaran dalam teknologi dalam pendidikan. Pertama sekali, wujudnya masalah jaringan internet di kawasan luar bandar. Isu ini sentiasa terjadi di kawasan-kawasan pedalaman, khususnya Sabah dan Sarawak. Mereka susah untuk mengikuti peredaran zaman teknologi, terutamanya dalam dunia pendidikan, kerana mereka tidak mempunyai rangkaian internet di kawasan-kawasan yang terlibat. Bukan itu sahaja, mereka juga tidak mempunyai gadget seperti telefon pintar, laptop ataupun tablet sebagai penghubung antara guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau dahulu, gadget merupakan sebuah kehendak, tetapi kini ianya telah berubah kepada suatu kepentingan yang harus ada pada setiap individu untuk terus berhubung dengan dunia luar. Selain itu, wujudnya isu dalam kalangan guru veteran. Apabila berlakunya pandemik COVID-19 yang telah melanda hampir seluruh dunia termasuklah Malaysia, guru-guru terpaksa menggunakan kemudahan teknologi sebagai salah satu platform utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidik darjah. Isu ini mungkin tidak menjadi masalah kepada guru-guru muda, tetapi menjadi tamparan hebat kepada guru-guru veteran.
Situasi ini berlaku apabila terdapat guru-guru veteran yang menyatakan bahawa agak sukar untuk mereka mengikuti perubahan semasa dalam penggunaan kemudahan teknologi dan telah mengakibatkan mereka susah untuk melaksanakan PDP dan susah untuk menghantar tugasan mereka mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Impak daripada situasi ini telah menyebabkan guru-guru veteran ini memilih untuk berpencen awal kerana tidak mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Akhir sekali, wujudnya kelemahan dalam aspek kemudahan fizikal. Walaupun negara Malaysia dianggap sebagai sebuah negara yang maju dalam bidang ICT, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki terutamanya dalam aspek kemudahan fasiliti-fasiliti di sekolah. Hal ini kerana masih terdapat sekolah-sekolah yang tidak mempunyai komputer dan dalam masa yang sama, terdapat sesetengah sekolah yang mempunyai komputer tetapi ianya tidak boleh berfungsi dengan baik sesuai dengan kemahuan TMK pada masa ini. Bukan itu sahaja, masih terdapat sekolah-sekolah yang tidak mempunyai capaian internet dan masih kekurangan perisian alat bantu mengajar untuk kegunaan di dalam bilik darjah. Situasi ini telah membuktikan sejauh manakah kekurangan infrastruktur dan sistem sokongan yang lemah menjadi halangan utama kepada guru-guru dan para pelajar dalam mengaplikasikan sebarang inisiatif dalam aspek ICT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pembentang sebentar tadi. Saya Fariha binti Muhammad Qusairi akan menyambung berkenaan dengan untuk menangani masalah yang berlaku ketika PDP di rumah. Okey, yang pertama adalah bagaimana cara untuk menangani masalah jaringan internet. Okey, daripada sumber-sumber yang saya telah baca daripada internet, ada beberapa solusi yang telah diberikan oleh beberapa pihak. Di antaranya ialah yang paling utama sekali adalah mencari tempat yang ada line. Seperti yang kita tahu waktu pandemik, line sangat apa orang panggil tu, sangat slow. Kalau sebabnya semua orang menggunakan jaringan internet. Jadinya daripada cerita-cerita yang diberitakan di media-media sosial, ada beberapa cara. Antaranya berada di tempat yang tinggi seperti di atas bukit, di atas pokok, di tepi jalan. Sebabnya bila di tepi jalan ni maksudnya jalan yang menuju ke bandar. Bila jalan menuju ke bandar ni dia punya jaringan dia tu besar, jadinya dia akan mudah untuk kita mencapai internet. Okay, kemudian berada di kafe. Kafe ni biasanya makanan-makanan ringan punya kafe seperti KFC, McDonald, Subway, T-Life ataupun apa-apalah. Sebabnya kebanyakannya bila kita berada di tempat yang makanan ringan ni, dia punya jaringan dia tu kuat sikit. Okay, kemudian ada juga yang dalam kereta. Maksudnya dia pergi ke satu tempat yang ada lain dan dia duduk dalam kereta. Dan kebanyakannya macam kalau ikut daripada pengalaman guru-guru di sekolah saya, kebanyakannya daripada Kelantan, dan mereka nak menjalankan PDPR mereka, iaitu saya daripada pengkhususan tahfiz. Jadinya dia nak tasmid anak murid dia pergi ke bandar. Jadinya setiap pagi dia akan naik kereta macam pergi kelas macam biasa. Dia akan pergi ke bandar dan dia akan tasmid di sana. Kemudian bila dah habis kelas, dia pun akan balik ke rumah. Sebab waktu pandemik tu dia tak boleh masuk, kita tak boleh dine in kan, kita tak boleh masuk kedai. Jadinya dia duduk dalam kereta sahaja. Okey, kemudian daripada masalah saya sendiri, masa pandemik hari tu saya ada masalah internet di rumah. Maksudnya internet daripada line phone tu sendiri dia memang ada masalah. Dia tak laju. Jadi kita mencari peranti yang stabil. Contohnya macam sekarang ni dah ada modem kan, seperti Unify, ataupun kita beli TMNet punya internet. Okey, kemudian daripada segi guru pula, guru boleh meninjau keadaan internet pelajar, internet di rumah pelajar. Namun ada masalah sikit bila awal-awal pandemik tu, kita semua takut nak pergi rumah orang kan. Jadinya guru-guru hanya dapat memberi arahan daripada luar.
Maksudnya tekani sampai pelajar tu dapat. Itulah antara beberapa tinjauan yang saya boleh buat lah untuk menangani masalah jaringan internet ni. Okey, dan yang kedua adalah melalui pihak berwajib. Ada satu kajian tu dia kata yang pertama sekali memberi soal selidik kepada pelajar luar bandar dan meminta untuk menghantar maklum balas kajian tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan yang kedua, penduduk tempatan. Ini maksudnya daripada segi masyarakat lah. Seperti ketua kampung ataupun menteri-menteri yang ada di bandar tu boleh melaporkan kepada pihak atasan seperti jawatan kuasa kampung atau wakil rakyat untuk melaporkan masalah ini kepada pihak yang lebih berkuasa. Seperti kerajaan ataupun badan-badan profesional. Tapi seperti kita maklum lah, waktu pandemik tu kebanyakannya tak boleh nak buat apa sebab orang kata dia unsankerable kan. Jadinya semua orang tak dapat buat persiapan yang baik lah, baik daripada segi kita kat rumah ataupun daripada segi yang jaga bahagian internet ni. Memang diorang kalau kita call kita kata ada masalah jadi diorang hanya dapat memberi solusi yang seperti biasa, maksudnya seperti yang bukan dalam keadaan pandemik. Sebabnya kita tak bersedia kan. Jadinya ini adalah cadangan sahajalah. Okay, dan yang ketiga adalah mencari penderma atau penaja untuk mendapatkan keperluan yang secukupnya bagi membina kemudahan yang diperlukan. Yang ni dia orang kata ongoing. Tapi masihlah banyak sebenarnya tempat yang tak dapat tembus internet seperti di kawasan-kawasan yang di luar bandar. Sebabnya contohnya yang di Sarawak, saya ada perasan satu tu, nak ke situ pun kena melalui jalan air. Jadi macam mana sebenarnya diorang tu nak ada kemudahan sebabnya apa orang panggil tu, bentuk muka bumi tu tak mengizinkan kan. Okey, jadi yang keempat adalah pihak berkuasa memastikan cukup rangkaian 4G meliputi kawasan penduduk luar bandar. Ini adalah melalui kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji ni. Cuma kita boleh cuba berusaha daripada segi kita lah pula kan. Okey. Dan yang ketiga adalah gabungan tenaga guru muda dan guru veteran. Yang ini sangat membantu sebenarnya sebabnya guru veteran dia banyak ilmu, dia tahu macam mana cara nak menyampaikan dengan mudah. Tapi kadang-kadang dia orang ni kurang pengetahuan daripada segi internet. Jadi guru muda ni dia kena bantulah, dia kena banyak bantu. Maksudnya contohlah daripada dalam subjek yang sama kan, contohnya subjek matematik. Jadi guru veteran ni terangkan macam mana cara nak mengajar, kemudian guru muda ni dia kena bantu daripada segi medium penyampaian. Contohnya macam guna Kahoot ke, guna Prezi ataupun game-game seperti Word Wall kan. Sebabnya benda tu adalah sejenis, sebenarnya benda tu dia kena bina. Kalau kita tak bina, dia tak terjadilah Word Wall tu, tak terjadilah Kahoot tu. Jadi kadang-kadang guru veteran ni bukan dia tak nak belajar, tapi kadang-kadang tu memakan masa lah untuk dia mengajar kan, belajar. Sebabnya yalah, kita kata kita guru kan, nak kerja silibus lagi. Jadinya waktu yang dia memakan masa untuk waktu yang dia nak belajar tu pun kadang-kadang makan masa dia nak kerja silibus. Jadi waktu pandemik tu saya tengok gabungan tenaga guru muda dan tenaga guru veteran ni sangat membantulah. Okay, ini kerana guru muda ni celik IT kan. Okay. Kemudian dia akan memberi kesan yang lebih baiklah terhadap pemahaman murid. Sebabnya guru veteran ni daripada segi ilmu dan guru muda ni adalah segi medium penyampaian. Okay, dalam masa yang sama guru veteran ni sangat perlulah untuk berusaha mempelajari ilmu IT. Okay, kemudian motivasi dari kalangan murid, guru dan ibu bapa juga perlu dipertingkatkan. Ini yang paling penting lah. Sebabnya kalau medium yang cantik pun kalau pelajar tak nak belajar, susahlah juga untuk kita menyampaikan ilmu kan. Sebabnya sekarang ni pun sebenarnya dah start dah ilmu di hujung jari kan. Macam kat dalam kelas pun banyak menggunakan media massa, media-media contohnya macam video. Tapi kepentingan kegunaan dia bukannya hanya macam bila kita masuk just pancar macam tu je, tapi sebenarnya dia lebih kena kepada guidance daripada guru macam mana cara dia mengembangkan sesuatu video tu.
Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kita telah mendengar pembentangan daripada rakan-rakan yang lain. Di sini saya ingin membuat rumusan terhadap pembentangan kami. Secara rumusannya, ICT dalam pendidikan ni memudahkan maklumat diakses ya oleh guru dan pelajar, dan ini akan mempercepatkan pembelajaran dan mewujudkan satu peluang belajar yang amat menyeronokkan. Ya, dia berlainan daripada pembelajaran yang seperti biasa ya. Dan untuk pembelajaran secara online, ia akan membantu pelajar menjadi lebih berdikari sebelum melangkah ke dunia sebenar. Contohnya semasa PKP, di mana kita tidak boleh pergi ke, pelajar tidak boleh pergi ke sekolah, mereka perlu belajar dari rumah. Jadi dengan adanya teknologi dalam pendidikan, pelajar boleh belajar dari rumah melalui PDPR. Ya, namun begitu, penggunaan ICT dalam pendidikan ini mempunyai cabarannya tersendiri seperti yang telah dikongsikan oleh kawan-kawan saya yang lain tadi. Misalnya jaringan internet yang masih lagi tidak dapat diperolehi di kawasan-kawasan luar bandar, khususnya kawasan seperti di Sabah dan Sarawak ataupun di kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. Begitu juga dengan kesediaan guru, khususnya untuk guru-guru yang veteran yang mana mereka masih lagi tidak biasa dengan penggunaan ICT. Dan of course untuk kita menggunakan ICT dalam pendidikan perlu ada infrastrukturnya. Jadi semua ni merupakan cabaran-cabaran dia. Tetapi saya rasa perkara ini telah pun dikenal pasti oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, dan sememangnya pihak kerajaan tengah mengambil tindakan untuk mengurangkan jurang antara pelajar di kawasan bandar dan di luar bandar ya. Dan that's why this ICT ni dalam pendidikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh supaya tak ada yang ketinggalan. Dan memang perkara ini telah pun diberi perhatian oleh pihak KPM. Secara kesimpulannya ya, mengikut SING 2021, proses PDP ni seharusnya melibatkan sentuhan manusia, the human touch. Tidak kira betapa maju dan teknologi yang canggih, ia tidak boleh menggantikan peranan manusia itu, pedagogi guru ya. Yang ini kami amat bersetuju yang mana kita perlu ada the human touch from guru untuk membimbing dan memberikan nasihat dan panduan kita, sebab human to human, this relationship is a very unique, where through relationship it will foster dia akan mengeratkan silaturahim, yang mana hubungan itu dia akan memberikan impact dalam pembelajaran pelajar. Jadi oleh itu penggunaan teknologi dalam pendidikan ni perlulah dirancang dan dilaksanakan mengikut kesesuaian secara holistik. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada ICT sahaja. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya perlu kita memberikan latihan kepada guru-guru supaya dapat mempertingkatkan kompetensi mereka. So itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih kepada doktor-doktor dan rakan-rakan yang sekalian.